Assalamualaikum. Hai. Okey, jumpa lagi saya pada minggu ini bersama dengan sambungan tajuk yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, hari ini kita tengok apa yang kita nak buat. Okey, yang pertama, minggu lepas kita dah belajar tajuk pengatur caraan linear. Tapi kita hanya belajar cara-cara membina ketaksamaan. Hari ini kita tengok yang lebih lanjut lagi. Okey, di bawah pengatur caraan linear, kita pergi tajuk yang kedua iaitu aplikasi pengatur caraan linear. Macam mana biasa yang awak dah tahu, di bawah matematik tambahan, bila kita sebut berkaitan dengan aplikasi, dia melibatkan penyelesaian masalah. Jadi apa yang saya harapkan bila awak dah habis belajar tajuk ini, awak dapat mengenal pasti dan menulis dengan betul kekangan yang wujud dalam setiap situasi yang diberi. Okey, yang keduanya, awak dapat menentukan fungsi objektif dengan betul. Okey, di bawah 7.1, kita dah tengok macam mana kita nak mencari fungsi objektif. Yang ketiga, kita dapat menentukan nilai tersaur. Okey, nilai tersaur dengan betul. Dan yang keempat, kita dapat menentukan penyelesaian tersaur dengan betul. Okey, nanti kita tengok daripada nilai tersaur dan penyelesaian tersaur, kita akan dapat menentukan nilai minimum dan maksimum. Okey. Mari kita tengok apa yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks kita di muka surat 240, contoh nombor 5. Okey. Saya bagi masa untuk kamu baca dulu soalan. Right. Jadi, berkaitan dengan contoh nombor 5 ini. Okey. Contoh soalan kata, seorang peniaga ingin menghasilkan X jambak bunga ros dan Y jambak bunga anggrek. Jadi apa yang penting kat sini, kita nak buat pengatur caraan linear. Jadi kita mesti tahu siapa X, siapa Y. Okay. Dalam kes ini, X dah diberi. Y pun dah diberi. Jadi, kita tak perlu reka untuk X dan juga Y. Jadi, kita tahu X ialah bunga ros dan Y ialah bunga anggrek. Okey, itu yang kita dah tahu. Okey, berdasarkan soalan ataupun berdasarkan situasi yang diberi. Okey, seterusnya. Kita terus baca apa situasi yang diberi. Okey, dia kata kat sini, masa yang diambil olehnya tu maksud dia peniaga, untuk menghasilkan sejambak bunga ros dan sejambak bunga anggrek ialah 20 minit dan 30 minit. Bermaksud, bunga ros ialah 20 minit, bunga anggrek ialah 30 minit. Faham ya? Setiap kali kita buat soalan ini, kita mesti dapat pastikan apa yang berkaitan dengan setiap maklumat yang diberi. Baca seterusnya. Proses menghasilkan kedua-dua jambak bunga tersebut mestilah berdasarkan kekangan. Jadi kita ada kekangan 1, kita ada kekangan 2. Boleh? Okey, jadi mari kita baca kekangan 1. Kekangan 1 kata bunga anggrek. Okey, sekarang tengok anggrek kita ialah
Y. Bunga anggrek. Y. Mestilah tidak lebih. Tidak lebih bermaksud mesti kurang atau sama daripada 2 kali. 2 kali bunga ros. Bunga ros. Okey, boleh dapat? Jadi siaplah persamaan pertama kita. Boleh? Okey, next. Yang kedua. Bilangan jambak bunga anggrek. Bunga anggrek lagi. Y. Mestilah sekurang-kurangnya. Mestilah sekurang-kurangnya. Bermaksud lebih besar atau sama 1/4 daripada bilangan bunga ros. 1/4 X. Okey. Boleh? Okay, itu caranya. Baca, tulis. Baca, tulis. Okay, faham? Kata kunci mesti tahu. Sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, tidak melebihi. Semua tu kita mesti dah tahu. Okay. Tulis model. Model tu macam saya pesan, dia ialah persamaan. Jadi kita dah tulis, siap untuk kekangan 1 dan kekangan 2. Dia kata, kekangan yang ketiga mewakili rantau berwarna merah. Rantau berwarna merah. Okay. Jadi dia suruh kita tuliskan kekangan yang ketiga berdasarkan graf ini. Graf inilah. Okey, dia suruh kita tulis kekangan berdasarkan graf ini. Ini untuk kekangan ketiga. Okay. Kemudian, dia suruh bina dan lorekkan rantau R. Maksudnya, dia suruh kita bina graf. Okay, dia suruh kita lukis graf. Okay, mari kita tengok. Sebelum kita bina graf, kita mesti boleh bina persamaan yang ketiga. Jadi, kita bina dulu persamaan ketiga. Okay, ini persamaan pertama dan persamaan kedua kita tadi. Okay, persamaan ketiga, dia kata daripada graf. Okay, untuk bina persamaan, bina persamaan, kita tahu tajuk tingkatan 4 kita persamaan mestilah Y sama dengan MX tambah C. Faham? Itu bentuk asas kita untuk persamaan. Okay, sekarang, bila nak suruh bina persamaan, step nombor 1, kita mesti cari koordinat. Sama ya? Macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Apa dia cari koordinat? Kita mesti pilih sepasang koordinat. Jadi daripada sini kita nampak ini ada satu. Koordinat kita ialah 40 sifar. Dan sini ada satu. Koordinat kita sifar 60. Boleh faham? Jadi koordinat yang kita ada ialah 40 sifar dan juga sifar 60. Okay, boleh? Okay. Step yang kedua, selepas kita ada koordinat, kita mesti cari apa? Cari M. Apa dia M? M ialah kecerunan. So, kita cari M. M ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1.
Jadi, daripada sini Y2 kita ialah 60. Tolak sifar bahagi sifar tolak 40. Jadi, daripada sini kita akan dapat kecerunan kita ialah negatif 3 per 2. Boleh faham? Boleh faham semua? Macam mana saya boleh dapat? Boleh, Okay. Selesai. Step yang kedua. Step yang ketiga, mesti cari C. Okey, nak cari C ada dua cara. Pertama, kita kira. Kedua, kita tengok sahaja dari graf. Kalau kat sini, C kita dah nampak kan? Terus nampak C kita ialah 60. Betul tak? Dari graf. Jadi tak perlulah kita kira. Boleh faham? Kalau kita tak nampak dari graf, maka C wajib kita kira. Step yang seterusnya, step yang keempat, kita bina persamaan. Nampak tak? Target utama kita, kita nak bina persamaan. Persamaan mestilah Y sama dengan MX tambah C. Kita dah ada nilai M, kita dah ada nilai C. M dan C. Jadi kita gantikan Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 60. Okey, boleh faham macam mana saya dapat persamaan tu? Boleh, Alright. Jadi sekarang barulah kita cantikkan persamaan kita. Okey. Kita ada macam ni. Kita cantikkan persamaan kita. 2 ni kita bawa ke sini. 2 ni kita bawa ke sini. Jadi kita akan dapat 2Y sama dengan negatif 3X tambah 120. Okey? Boleh? Boleh faham? Kenapa saya dapat gitu? Okey. Tapi soalan yang ketiga kata bina ketak samaan. Dia bukan nak persamaan. Mana saya tahu dia nak ketak samaan? Sebab ada kawasan yang berlorek. Jadi, kita bina ketak samaan. Dia akan jadi, ini persamaan kita kan? Okey, 2Y. Okey, sekarang ni garisan kita. Ni garisan. Cuba kita tengok ni garisan kita. Okey, dia lorek dekat atas garisan ke dekat bawah garisan? Aha, dia lorek di bawah garisan. Jadi kalau di bawah, dia ialah lebih kecil. Faham? Okey, sekarang kita nak tahu lebih kecil ni nak double line ataupun nak single line macam ni je. Okey, kita tengok pula garisan yang dia lukis. Garisan yang dia lukis ni solid ataupun putus-putus. Daripada gambar raja, kita nampak garisan yang dibina adalah garisan solid. Maksud dia bukan putus-putus. Jadi kalau dia bukan garisan putus-putus, ketak samaannya ialah sama.
lebih kecil atau sama. Okey. Yang belakang kita salin sahaja. 3x tambah 120. Okey. Boleh tak? Boleh faham tak apa saya cakap ni? Jadi kita dapatlah ketak samaan yang ketiga. Okey? Boleh? Alright. Selesai Dia suruh bina ketak samaan yang ketiga. Okay. Seterusnya, dia suruh kita bina. Okey. Sekarang, soalan yang ketiga, soalan C, dia minta kita bina graf. Okay. Kita nak bina graf, kita dah tahu kita ada tekangan yang pertama tadi, kita dah ada Y lebih kecil atau sama dengan 2X. Okay. Jadi kita binalah persamaan garis lurus untuk persamaan nombor 1. Okay. Macam mana nak bina? Okay. Kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi, kita dapatlah garisannya di sini. Dia kata lebih kecil. Jadi kita lorekkan semua kawasan di bawah. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dia duduk dekat area yang warna hijau tu. Okay, Y lebih kecil. Okay, yang kedua, okay, kekangan yang kedua, kita ada Y lebih besar atau sama 1/4X. Step yang sama, kita bina graf untuk Y lebih besar atau sama dengan 1/4X. Jadi kalau lebih besar, kita akan lorekkan ke atas. Ini persamaan yang kedua ya. Ke atas. Semua ke atas tu. Selesai. Persamaan yang ketiga tadi. Okey, persamaan yang ketiga tadi. Kita dapat 2Y. Baiklah, persamaan yang ketiga tadi. Kita ada 2Y lebih kecil atau sama dengan negatif 3X tambah 120. Tapi yang ini dah diberi grafnya. Okay, ini persamaan yang ketiga. Graf dah bagi. Kawasan lorek pun dah bagi. Dia lorek ke bawah. Jadi, berdasarkan rajah, berdasarkan graf yang kita dah lukis, kita dapatlah kawasan berlorek yang ditanda sebagai R. Boleh? Okey. Jadi, bila kita dah dapat R, dia suruh cari soalan nombor 1, bilangan minimum bunga anggrek jika bunga ros ialah 30. Jadi, kita kena tahu bunga ros tu X atau Y. Jadi, kita dah tahu dari soalan tadi, bunga ros ialah X. Ini ialah bunga ros. Ini ialah bunga anggrek. Jadi, dia dah bagi tahu bunga ros ialah 30. Jadi, kita akan baca dari graf, cari nilai 30. 30. Tarik 30 sampai kena pada garisan
pada rantau R. Okey, bila dah kena, kita akan baca nilai Y. Okey, boleh? Jadi berdasarkan graf, soalan nombor 1, kita akan dapat Y bersamaan dengan 7.5. Okey, tapi ini cerita pasal bunga. Bunga mana ada poin-poin. Jadi sebab tu kita akan dapat Y sama dengan 8. Bermaksud bunga anggrek ada 8 jambak. Boleh? Okey. Itu yang pertama, selesai. Okey, yang kedua, dia nak keuntungan maksimum. Okay. Bila bunga ros berharga RM35 dan bunga anggrek berharga RM25. Jadi kita adalah 35X tambah 25Y akan dapat untung sama dengan K. Kotak. Betul tak? Jadi inilah yang kita panggil sebagai fungsi objektif. Jadi macam biasa, kita bina fungsi objektif. Jadi kita boleh ambil apa-apa nilai untuk diletakkan di dalam kotak ni. Boleh? Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai, macam biasa kita akan lukiskan garisnya. Jadi kita akan dapatlah garisannya di sini. Okay. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, kita akan masukkan nilai setiap titik pada bucu kawasan tersaur. Okey, inilah kita panggil sebagai kawasan tersaur. Maksud tersaur tu ialah kawasan yang kita loretkan semua sekali. Jadi, kita ada 3 titik. Bermula titik yang pertama, kita ada 0, 0. Titik yang kedua di sini. Titik yang kedua, kita ada 35, 8. Titik yang ketiga, saya padam yang ni ya. Ni dah selesai, saya padam. Okey. Titik yang ketiga, kita ada kat puncak atas sekali. Okey, kita ada di atas sekali. Titik yang ketiga, kita ada berapa tu baca? Kita ada 18.33. Ini titik yang ketiga. Sini. Ini titik yang ketiga. Okey, saya clearkan yang lain. Okey, itu titik yang kedua. Nanti awak confuse pula. Benda lah saya cakap. Benda lah cikgu ni bebel. Tak nampak apa benda ni. Okey, kat mana titik-titik tu? Alright, kita dah dapat kawasan begini kan? Okey, sekarang saya kata titik yang pertama 0, 0. Ni lah. Kat hujung sini. Nampak ni? Kawasan ni. Titik nombor 1. R. Okay. Titik nombor 2 dekat sini. Macam mana saya dapat sifar-sifar? Saya bacalah koordinatnya. Okay, macam mana saya dapat sini 35? Saya bacalah ni. Koordinat X, koordinat Y. Baca ni. Okay, lepas tu ini titik nombor 3. Saya baca ni. X berapa? Y berapa? Itu yang saya dapat 18.33. Boleh? Dan kemudian, soalan tanya nak keuntungan maksimum. Kita gantikan setiap titik dalam persamaan fungsi objektif. Jadi kita ada titik pertama, 0, 0. Jadi keuntungannya ialah 0. Okey. Nombor 2 pula. Kita ada 35 darab dengan
35 tambah 25 darab dengan 8. Okey, ini dapat berapa keuntungan? Macam tu. Ini titik nombor 2. Okey, titik nombor 3, kita ada 35 darab 18 tambah 25 darab 33. Kita dapatlah jawapan. Jadi, berdasarkan jawapan kita di sini, kita akan dapatlah untung maksimum. Untung maksimum ialah duit yang paling banyak kita dapat kat sini. Yang pertama tadi memang sifar lah kan? Okay. Yang kedua dapat berapa? Yang ketiga dapat berapa? So, itulah untung maksimum kita. Boleh faham? Okay, boleh? Okay. Jadi, saya harap awak boleh faham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada apa-apa yang kamu muskil, yang kamu tak faham, kamu boleh kontak saya. Okay. Sebagai latihan untuk minggu ini, semua dah dapat buku teks kan? So, sila tengok latihan kendiri 7.2 muka surat 244 nombor 1, nombor 2. Okey? Okay. Itu saja latihan dan itu saja tajuk untuk pengatur caraan linear. Apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh kontak saya bila-bila masa. Okay. Kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-Asr. Wal-Asri insana lafi khusr. Lihat. Amin. Amin. Rabbil alamin. Okey, jumpa lagi minggu depan. Okey, bye.